My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada minggu ini untuk sama-sama kita mengikuti My Quran Time, baca, faham, amal. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita memulakan hari Isnin ini ya Ustaz ya, dengan ceria bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, terus ceria bersama Al-Quran. Ada cabaran-cabaran ujian dalam kehidupan kita ini, tetapi kita terus akan menaikkan pemikiran kita, hati kita kepada sumber wahyu, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sumber ketenangan, dan ketenangan itulah yang kita akan gunakan untuk terus lagi kita meneruskan kehidupan kita dengan kekuatan, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan aktiviti harian kita dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan diminta ataupun dijemput untuk sharekan di Facebook. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami, untukku. InsyaAllah kita sama-sama melihat kepada apakah yang akan kita dalami pada hari ini. Pada halaman 175 kita lihat sinopsis halaman ini. Bermula daripada ayat 188, insya-Allah kita akan tengok ya kepada segala sesuatu yang berada pada kekuasaan Allah. Ilmu ghaib hanya Dia yang mengetahui, serta hakikat risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melihat kepada ayat 189 hingga 193 mengingatkan tentang penciptaan pertama Adam dan Hawa, perintah untuk bertauhid, mengikut kepada panduan Al-Quran, dan larangan untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sehingga ayat 193. Dan kemudian kita teruskan dengan ayat 194 hingga 195, realiti patung-patung dan berhala yang disembah yang menjadi godaan iblis kepada umat manusia, yang ingin sama-sama kita faham dan kita elakkan daripada terjebak kepada diri dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak baca bermula dengan ayat 188 hingga 192. Bagi adik-adik yang berada di rumah ya, boleh buka. Tuan-tuan sudah bersedia? Ya, kalau sudah bersedia, jom kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran di seluruh
tempat masing-masing. Ada yang di dalam negara kita sudah pastilah, dan juga negara-negara jiran seperti Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, sahabat-sahabat kita di seluruh negara, bahkan ada daripada Kanada, daripada Germany, daripada semualah yang kita sempat lihat di Facebook kita. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kita sebarkan, tekan saja butang share itu. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kepada sahabat-sahabat dapat melihat Al-Quran, membaca dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah kita dapat terus diberi peluang untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berhubung macam mana? Selalulah kita bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan mulakan akhir dah. Kita dah baca di hujung surah Al-Anfal, 2 muka surat terakhir. Surah Al-Anfal sudah pasti ada pencerahan dan kesimpulan yang dapat kita ambil daripada semua, sehingga kita nampak daripada awal surah Al-A'raf. Insya-Allah kita baca terlebih dahulu daripada ayat 188 hingga 192. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. صدق الله.
Surah Al-Azim, kita dah bacaan daripada ayat 188 hingga ayat 192, menyambung kepada apa yang kita baca pada minggu lepas apabila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasalunaka 'anis saah, pada ayat yang ke-187. Ayyanan mursaha, bila berlakunya hari kiamat yang kamu kata tadi itu, ya, bila berlakunya? Maka jawapan Nabi, sesungguhnya ilmu itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Tuhanku sahaja. Maka sambungan pada ayat 188 ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan, la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Aku ini tidak berkuasa pun kepada even hatta kepada diriku, sama ada untuk mendatangkan manfaat ataupun mudarat, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas diajarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bukan Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Malah disambung di sini, walau kuntu, jikalah aku tahu perkara ghaib ini, aku mesti membanyak-banyakkan apa? Al-khair. Istilah dalam ayat 188 ini, apa maksud al-khair? Ada dua maksud paling kurang. Yang pertama, kebaikan di dunia, iaitu banyakkan harta, Ustaz, ya. Maksudnya daripada Mekah, Nabi dah pergi, ada banyak pengaruh dekat sana, dah banyak follower. Baik, saya minta daripada Utbah, ya, bila dia datang offer, tawarkan saya macam-macam, saya boleh ambil je, kan? Kalau saya tahulah perkara ghaib, ataupun kalau tak payah pakai Utbah pun, saya tahu perkara ghaib di sana ada harta dan sebagainya, saya dah kaut dah, ya, saya dah kautlah daripada mana-mana yang saya dah tahu. Tetapi Nabi cakap bahawa Nabi tidak boleh menguasai sampai kepada nak memberi sedikit manfaat pun tak boleh, ataupun nak memberi sedikit mudarat. Jadi di sini al-khair yang kedua ialah kerana Nabi berjuang mengingatkan kepada tauhid. Ada orang tak puas hati, ya, ada orang yang mungkin nak mengejar Nabi. Contohnya kalau kita tengok Nabi nak pergi ke Sur ataupun nak pergi ke Madinah, berlindung di Gua Sur. Mengapa Nabi nak kena berlindung, Ustaz, ya? Mungkin pasal Nabi dah tahu dah strateginya. Nabi boleh sahaja, kalau tahu sangat al-ghaib termasuklah orang yang nak serang dia tu, Nabi boleh dia buat sesuatu, Nabi tak payah lari, kan? Nak menceritakan apa, Nabi tetap berusaha, dan Nabi tak tahu, ya, di Madinah, kalau kita pergi ke Madinah, Nabi pernah makan daging yang ada racun, ya. Lepas tu Allah beritahu, barulah Nabi muntahkan balik makanan tersebut. Wama massaniyasu, ya, kalau katakan saya tahu perkara ghaib ini, mesti saya cari kumpulkan yang baik-baik ini dan tidak menimpaku keburukan. Yang buruk tak berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya, sesungguhnya aku, ini adalah peranan Nabi. Nabi datang bukan sebagai raja, Nabi datang bukan sebagai jurutera doktor, tetapi Nabi bertugas dua perkara, nadhir wa basyir. Iaitu yang pertama ialah pemberi peringatan, yang keduanya adalah pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Menarik perkataan ini, Ustaz, ya. Biasanya dalam Quran menggunakan basyir wa nadhir, tapi di sini nadhir wa basyir, ya, kerana surah Al-A'raf ini adalah surah yang penuh dengan apa? Nadhir. Penuh dengan peringatan demi peringatan. Mengapa? Kerana kita ada kisah di awal surah Al-A'raf ini, kita dah di dua muka surat akhir ini, tuan-tuan sekalian. Ini adalah muka surat, hampir muka surat kesimpulan, ya, kepada surah Al-A'raf. Kalau ada orang tanya sebenarnya surah Al-A'raf ni pasal apa, basyir ke nadhir yang banyak, jawapannya ialah apa, Ustaz? Nadhir banyak, ya. Pasal apa? Kita ada musuh tradisi kita, iaitu iblis, dan iblis dah berjanji pada Allah SWT, tolong beri masa aku nak goda kepada Bani Adam. Dia akan goda, segoda-godanya, formulanya telah kita ketahui dalam surah Al-A'raf dengan kisah-kisah siap lagi. Dan di sinilah Nabi menyatakan, ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun. Bagi orang beriman akan dapat khabar gembira, tapi nadhir ini adalah untuk semua. Orang beriman dapat, orang tak beriman dapat, kerana peringatan itu penting untuk mengingatkan daripada kita terjatuh ke gaung ataupun ke lembah keburukan yang disiapkan oleh oleh iblis ini sendiri. Jadi ini ayat 188, dan ayat 189 kita beranjak, ya, kita beranjak. Kita dah tahu dah ada persoalan tentang kenabian, tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita dah tahu perkara itu, kita perlu kembali balik kepada kehidupan kita seharian. Ini yang dinyatakan oleh Hamka, bagaimana transisi daripada ayat 188 kepada ayat 189 ini nak membawa kita dah tahu konsep. Okey, jom tengok kepada kehidupan berkeluarga kita. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu.
Kita kembali balik kisah awal surah Al-A'raf tentang Adam dan Hawa. Ya, daripada Adam, daripada tulang rusuknya Hawa, daripada kita, kemudian terus waja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dijadikan pasangan daripada Adam itu zaujaha, isterinya, untuk tenang agar ia tenteram kepadanya. Jadi pasangan ini adalah untuk menenteramkan. Mengapa? Kerana melambangkan kelemahan manusia itu sendiri. Awal-awal lagi dah beritahu ya bahawa manusia ini lemah, jadi sesama manusia pun perlu berpasangan. Yang hanya tidak ada pasangan ialah siapa Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tema bagi surah inilah. Maksudnya kita kena mengakui bahawa kita ni lemah, perlu berpasangan, tapi kita kena ingat juga apa realiti pasangan tersebut. Falamma taghasyaha, ya, setelah dia bergaul, hamalat hamlan khafifan famarrat bih, ya, dia akan mengandung kandungan yang ringan pada peringkat awal. Nah, ini proses. Dan kalau kita lihat kepada ayat yang ke-189 ini adalah psikologi spiritual yang boleh wujud kepada orang yang hatta tak baik. Ustaz ni, orang jahat pun, orang tak berapa baik pun, dia ada satu masa dia akan amat spiritual. Ya, amat spiritual, tinggi. Kemudian nanti dia buat perangai balik semula. Bilakah perkara tersebut? Bila dia sudah berkahwin, kemudian si isterinya itu peringkat awalnya pada mungkin seminggu, 2 minggu itu dah mengandung tapi masih ringan. Falamma athqalat, apabila dah berat, da'awallaha rabbahuma. Bila dah berat, dah mungkin dah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mereka berdua, la in ataitana, jika dikurniakan engkau ya Allah, kalaulah engkau anugerahkan kepada kami anak soleh, lanakunanna minasy syakirin, kami jadi di kalangan orang-orang yang bersyukur. Ini realiti tentang apa? Semua orang, ya, termasuklah orang musyrik di Mekah itu, bila mereka dah berkahwin Ustaznya, bila dah dekat-dekat, awal-awal tu happy, ya, dapat berita gembira, si isteri mungkin dah lawyer, dah nak muntah apa sebagainya, tapi lepas itu dia okey, terutama 5-6 bulan itu dah berat, istilahnya falamma athqalat da'awallaha rabbahuma, dia akan berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, tolonglah bagi anak ni comel, kan, tolonglah bagi, siap ada lagi kata kalau boleh nak anak laki lah, anak perempuan lah, dan kalau engkau bagi ini ya Allah, aku akan jadi orang yang bersyukur, kerana nanti dia boleh jadi orang baik, akan menjadi pemimpin apa sebagainya. Ini adalah tahap spiritual yang tinggi dalam diri seseorang, ya. Dan perkataan ni athqalat, kita pernah jumpa pada halaman sebelum ini, ya, bercerita tentang apa? Bercerita tentang ayyana mursaha, bilakah berlakunya hari kiamat, iaitu bila Allah menggunakan perkataan thaqulat fis samawati wal ard, ya, iaitu langit dan bumi ini sudah berat. Perkataan yang sama Ustaz, ya. Jadi apa kaitannya berat mengandung dengan beratnya langit bumi yang dah bersedia untuk kiamat? Sebenarnya kiamat ni macam orang bersalin Ustaz. Ya, maksudnya bila kita tengok dah berat sangat orang bersalin, mengandung itu dah 8-9 bulan, kita waktu itu pun dah berdoa ya Allah bagilah ke lapangan sebagainya, dia akan jadi amat spiritual. Dan kalau kita tengok kepada langit ini, sebenarnya langit dan bumi ini sebenarnya dia dah 8-9 bulan dah. Level tahapnya itu Allah bawa thaqulat, dah berat dah. Semua tanda-tanda bahawa hari kiamat nak berlaku ni dah macam-macam Ustaz, ya. Yang berlaku apa, tentang peperangan lah, tentang apa, ibu melahirkan bos, ya, melahirkan tuan. Semua perkara-perkara tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar itu, besar mungkin tak berlaku lagi, kecil itu banyak dah berlaku. Jadi ini sebenarnya nak bawa kepada perspektif satu, setiap kali seseorang itu melihat kepada pasangannya yang mengandung, isterinya mengandung ataupun orang lain, dia ingat kepada kiamat sudah dekat. Ini cara berfikir Al-Quran yang diajarkan bila kita melihat perkataan ini digunakan sama pada ayat yang ke-187. Dan kemudian falamma atahuma, bila diberikan anak yang soleh itu, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, dia membuat perkara syirik. Ya, antara amalan orang-orang dululah Ustaz, ya, ada yang lepas anak tu dah lahir, dia pergi letak apa limau, dia letak apa beras kunyit lah apa sebagainya, direnjis-renjis pakai tangkal warna hitam, nanti takut syaitan
syaitan kacau padahal dipakai itu kerana syaitan kan. Perkara-perkara itu bukan sekadar berlaku pada zaman jahiliah, ia kadang-kadang masih ada lagi di kampung-kampung. Saya harapkan pada tuan-tuan yang mungkin ada anak ke ataupun mungkin ibu-ibu, ayah-ayah muda, jangan terlibat langsung dengan perkara ini. Perlindungan sebenar-benarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin kalau Ustaz ada pengalaman tengok orang kampung ke, antara amalan lepas bersalin ni apa mereka buat Ustaz yang tak berapa betul, yang perlu dibetulkan? Banyak juga banyak perkara kan dia belum lagi bercakap ni tentang kena mandi pakai itu pakai ini niatnya kerana nanti takut kena tegur kan. Ada satu kes tu dia terlanggar tangan tu terlanggar kepada tiang, kemudian tangan tu agak luka sedikitlah kan. Lalu bila pergi ke hospital, X-ray dan sebagainya, dan balik masih sakit lagi. Dan pergi jumpa Tok Bomo lah. Tok Bomo kata ni ada orang dengki kat kamu ni kan. Lalu dia tak pergilah hospital. Kemudian lepas tu meninggal orang tu. Meninggal. So mungkin dah merebak sampai dia merebak di kuman. Dan dia rasakan bahawa dia bercakap tentang sihir adalah satu perkara yang wujud yang diiktiraf di dalam Al-Quran, tapi dalam masa yang sama jangan mudah-mudah aja contohnya bomoh lah kan. Bomoh ni dia senang, dia cakap dia jual masa depan kan. Dia kata sebenarnya ada orang yang buat pada kamu yang tak suka apa sebagainya. Kalau dia tidak dapat buktikan ataupun dia tidak ada penawar daripada Al-Quran sendiri, malah dia kata kena bawa ayam golek, ayam tak golek apa sebagainya, itu adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Belum lagi ada istilah lenggang perut lah apa sebagainya itu Ustaznya. Itu perkara yang perlukan kajian agar kita jangan jadi orang yang bila dah dapat anak yang comel awal waktu nak bersalin itu, ayah ibu memang biasanya tahap spiritual amat tinggi. Biasanya waktu itu My Quran Time lebih tinggi lah Ustaz. Dia punya dia punya kalau suruh dengar pun dia akan dengar, solat pun lebih solat Tapi lepas itu kita harapkan jangan sampai bila Allah dah beri kelebihan, ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun Jadi perkara inilah yang diingatkan kerana mengapa tak boleh syirikkan kepada Allah. Ayat 191 kita baca sikit Ustaz pendek ini, hakikat tauhid yang sebenar-benarnya diajar dalam surah Al-A'raf. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Sadaqallah. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan? Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Nafa'a, memberi manfaat, 50 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini menceritakan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad tidak boleh memberi sedikit pun manfaat pada dirinya kecuali dengan izin daripada Allah. Jadi jangan percaya pada orang yang boleh memberi manfaat besar, membantu kita, padahal sebenar hakikatnya daripada Allah. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus ceria dan istiqamah dalam My Quran Time ayat 191
94 yang saya bacakan sebentar tadi. Sudah semestinya ada maksud yang begitu hebat yang insya-Allah Ustaz Fazrul akan mencerahkan. Ada tadi Ustaz yang komen berkenaan perkara yang pelik lah. Antaranya ada yang komen tadi, siapa tadi ya? Fauziana Ahmad. Katanya tanam uri letak pensel Ustaz. Tanam uri sekali dengan pensel. Wallahu a'lam dengan maksud kepercayaan tu. Mungkin Ustaz ada biasa dengar. Ya, ada saya dengar juga yang kalau nak bagi anak pandai kan letak pensel lah ya, mungkin dia tak letak Quran dalam tu kan. Sebenarnya itu adalah kepercayaan khurafat yang perlu kita ketepikan ya. Walaupun bagi setengah orang kata alah pensel je kot kan. Kita tak nak kerana pensel tersebut kita ditagih ketauhidan kita, tercemar ketauhidan kita. Orang-orang terdahulu sebenarnya buat begitulah Ustaz ya, macam-macam dicampur-campur ya. Baby shower kalau nak meraihkan naik buai tak ada masalah ya, tetapi kita bersyukur, kita nak menunjukkan kesyukuran, tapi janganlah sampai dimasukkan pulut kunyit lah kan, dengan niat kerana nak bagi jin jangan kacau anak saya ke. Kepercayaan ya, kepercayaan. Kalau benda yang okey, maksudnya ada yang kata bahawa mandi bunga kan, nak bagi wangi sikit, nak bagi segar, okey tak ada masalah. Tapi kalau mandi bunga tu dengan niat agar jin tak bertandang ke ya, ataupun syaitan lari daripada si ibu yang tak boleh sembahyang berapa bulan, kepercayaan itu akan merosakkan ya akidah kita. Padahal surah Al-A'raf ini mengajar iblis takkan puas hati. Ya, iblis takkan puas hati kepada Bani Adam, dan kita kena sedar bahawa tak ada siapa yang boleh beri manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya. Jadi ini panduan kita bersamalah ya. Betul Ustaz. Masya-Allah maknanya kalau tak nak diganggu jin, tak nak ganggu syaitan, banyak-banyak baca Quran. Ya. Jangan tunggu kena rasuk dulu Ustaz. Saya rasa beratlah badan saya, tak boleh nak bangun nak sembahyang malas, nak bangun malas. Mungkin banyak kerana ganggu jin, syaitan sebagainya. Banyak baca Quran. Sebab tu Nabi sifatkan rumah yang tak dibaca Quran seperti kubur. Sebab apa tak dibaca Quran? Banyak syaitan kat dalam tu. Tapi bila dibaca Al-Quran, syaitan tidak akan ada. Nak khususkan lagi surah Al-Baqarah pula. Betul. Maka kita jangan tunggu kena rasuk dulu. Jangan tunggu kena datang dulu. Kita uruskan risiko dulu. Baca Quran siap-siap. Jangan tunggu nak kena rasuk, dah susah kan, dah berat, dah macam-macam, baru nak baca Quran. Jadi parah sikitlah dia punya usaha tu. Jadi kita sentiasa baca Al-Quran. Tadi pun ada sebut, alhamdulillah Al-Quran bergema dalam rumah saya dengan My Quran Time. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidur pun ada Quran yang menghantarkan kita tidur. Kalau kita main dengan banyak nyanyian yang melelaikan, hati kita akan lalai dengan Al-Quran insya-Allah. Baik. Kita nak ambil sikit contoh tajwid pada hari ini. Sudah pastinya berkenaan dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Kita nak tahu bagaimana hakikat al-ikhfa itu sendiri. Hari ini huruf ke-6 daripada 15 huruf ikhfa, iaitu huruf zai. Huruf zai. Zai huruf yang kuat sedikit daripada zal. Huruf zai kerana dia ada sifat yang menjadikan dia kuat, itu sifat safi. Pertama sekali kita faham dulu makhraj zai di mana hujung lidah ini menekan di belakang gigi, safhah dakhiliyah, di belakang gigi bawah tadi. Maka maknanya antara gigi atas dan gigi bawah ini, apabila dia menyebut ini, hujung lidah menekan di belakang gigi. So sebagaimana biasa ikhfa ini huruf sebelum daripada nun mati itu, kalau contoh hari ini munzalin, selepas kita menyebut mim itu, kita terus menyediakan, kita bersedia mengantarkan daripada lepas mim tu nak pergi dekat kepada makhraj huruf zai, salah satu daripada huruf ikhfa. Maknanya menyembunyikan nun itu, nun mati itu di sisi huruf zai. Zai di mana? Hujung lidah di belakang gigi bawah tadi. Maknanya tinggal lagi jangan kita sentuh kuat, jangan menekan kuat sahaja. Kita hanya standby dekat situ. Pergi dekat qarib pada makhraj zai tadi. Maknanya macam mana caranya? Hakadha muz. Jadi bila kita nak tekan zai tu dah dekat. Okey. Munzalin. Contoh kedua daripada nun mati bertemu dengan zai pada dua kalimah, man zakkaha. Dan yang ketiga contoh daripada tanwin yang bertemu dengan zai, sa'idan zalaqa. Itu contoh daripada ikhfa hakiki pada huruf zai, huruf yang
yang keenam dah daripada 15 huruf ikhfa. Mudah-mudahan satu persatu kita belajar. Selepas habis daripada 15 huruf ikhfa, kita akan belajar melihat pula ini kaedah cara nak mengenal bacaan ikhfa dan praktikalnya. Macam mana nun bertemu dengan zai, caranya bagaimana saya sebut tadi, kita menyembunyikan nun mati itu, makhraj nun di sisi huruf zai, kemudian kekalkan nun tu pada gunnah di hidung. Adapun kaedah yang kedua nanti kita nak belajar macam mana kita nak mengenal ikhfa pada disebut sebagai apa, cara penulisan, cara tanda-tanda ataupun dhabtul mashaf, dhab pada ilmu dhab, tanda-tanda ini untuk kita kenal, oh kalau tanda ini adalah bacaan ikhfa, kena dengung. Itu selepas habis 15 kita praktikal dulu kaedah ini, kita hadam dulu kaedah ni sebelum kita melihat kaedah kedua, cara nak kenal hukum itu menerusi dhab ataupun kita kata tanda-tanda yang telah dibuat oleh para ulama, insya-Allah. Safas. Terima kasih yang ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ya, kita berbincang menyambung kepada ikhfa hakiki sebentar tadi dan hurufnya zai hari ini Ustaz ya. Ya, insya-Allah kita menyambung lagi beberapa huruf lagi sampailah kepada 15 huruf daripada ikhfa hakiki. Baik, jadi kita tadi sudah baca sehingga ayat 192 ya. Pada ayat 192 itu Allah menyatakan tentang ataupun kita baca sampai ayat 192 ni wala yastati'una lahum nasra ya, yang kita minta tolong itu kalau orang-orang yang musyrik Mekah itu ataupun kalau amalan khurafat dalam orang Islam sendiri, bila dia faham tentang istilahnya tadi Ustaz ya, yang tadi apa letak pensel tadi tu, dia ingatkan macamlah pensel tu boleh tolong dia memandaikan uri je lah kot dalam tu kan. Mana boleh dengan tanam uri letak pensel jadi pandai tadabbur, mana boleh kan. Itu belum lagi produk baru kan, produknya ialah ada satu apa katakan radio tadabbur yang letak dengan uri kan, harapnya pandai tadabbur, tak mungkin ada kan? satu juga Ustaz, dia letak coklat kat sini, pensel kat situ, anak tu dah boleh merangkak. Kita tengok nak ke mana, kalau dia gigit pensel dia jadi orang pandai lah. Kalau dia gigit makanan jadi besar macam saya Ustaz. Jadi amalan-amalan begini kita kena baiki. Ada yang bertanya ya, tadi ni Iyam Harun tanya kalau pulut kuning kan boleh ke tak boleh. Pulut kuning kalau kita niatnya nak bagi makan ya, bersyukur kerana Allah, okey, tapi jangan sampai kita rasa, pasal setakat ni saya tak jumpa lagi pulut warna hijau Ustaz ya, ataupun pulut biru. Jadi kalau pulut kuning itu kerana saya nak bagi agar jin-jin nanti tak kacau saya, niat itu salah. Tapi kalau nak bagi makan secara ringkas, tak ada masalah kan. Orang khatam Quran biasa pulut kuning, kahwin pun pulut kuning, ataupun apa lagi ketika kenduri kesyukuran anak pun pulut kuning, tak ada masalah. Tapi kita kena betulkan, jangan sampai dia jadi satu budaya yang ada khurafat di sebalik perkara tersebut. Dan lebih daripada itu, Allah nyatakan tadi bahawa pada ayat 192, semua yang diminta tolong ini tidak boleh menolong wala anfusahum yang surun, iaitu apa? Mereka tidak dapat memberi pertolongan kepada dirinya sendiri ya. Halaman ini memang fokus kepada tidak mensyirikkan Allah dengan amalan-amalan seperti orang musyrik ataupun khurafat. Pasal apa? Pasal sebenarnya psikologi manusia, terutama pada waktu isterinya sudah nak bersalin, dia amat sensitif Ustaz. Dia amat rasa perlukan pertolongan, spiritual akan naik. Tapi cabarannya apa? Waktu nak bersalin itu dia minta pada Tuhan, tapi spiritual yang masih lagi lemah ya, bukan dengan ilmu, dengan Quran, dia akan disorongkan dengan amalan spiritual yang tak betul. Itu sebabnya dia kadang-kadang first time dapat baby, dia tak tahu nak buat apa, tahnik tak tahu ya. Kalau tahu tahnik dia akan pergi jumpalah kepada ustaz, kepada orang berilmu. Kalau tidak, kalau nenek ni cakap ya, kalau Siti Hawa Sukimi 66 tahun kata dia tak ajar perkara-perkara yang khurafat ini, baguslah, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tapi pasal anak katakan umur 25 tahun baru dapat baby kan tuan-tuan ya, si ayah 60 ataupun maknya 66 tahun, bila dia ada amalan-amalan tertentu, anak tu pun tengah gelabah-gelabah, bila disuruh sila letakkan apa, letakkan kain kuning contohnya, ataupun letakkan amalan-amalan yang pelik-pelik ini, anak yang dalam keadaan terawang-awang ini, dia akan ikut saja pada mak kan. Dan biasanya amalan khurafat ni, orang yang propose, yang cadangkan tu, dia kuat semangat pula tu. Kalau tak buat nanti kena tegur, nanti anak tu tak membesar, dan nanti kena sakit, macam-macam. Jadi perkara ini yang kita nak sambung lagi pada ayat 193. Mari sama-sama kita teruskan Ustaz.
Baik, alhamdulillah kita nak menambahkan lagi koleksi saham akhirat kita. Kita nak baca balik pada ayat yang ke 193 hingga 195 melengkapkan muka surat yang ke 175 surah Al-A'raf. Jom sama-sama kita membacanya dengan alunan tarannum nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, 3 ayat daripada ayat 193 hingga 195 meneruskan perkongsian pada halaman 175 ini. Allah menekankan tentang betapa pentingnya menjaga ketauhidan betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disongsangkan, dirosakkan cara berfikir, perasaan kita dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 193, dan jika kamu orang musyrik menyerunya berhala untuk memberi petunjuk padamu, berhala itu tidak dapat memperkenankan seruanmu. Perkataan yang Allah gunakan di sini adalah la yattabi'ukum, bukan sekadar la yastajibukum, ya, bukan sekadar tak menjawab, ya, bila kita minta hidayah. Maksudnya Allah tak gunakan sini la yahdikum, ya, Allah dia tidak memberi hidayah, tapi la yattabi'ukum. Apa maksudnya? Bila kita dah belajar bahawa sebenarnya bila kita ikut Nabi ini, kita ikut dekat-dekat, itu istilahnya ittiba'. Maka apabila kita mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya berhala ini tak boleh ikut dekat-dekat pun dengan kita. Dia tak boleh nak ikut apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Kita tak dapat. Ya, pasal apa? Pasal dia pun berhala. Ataupun kalau kita cakap tentang makhluk lain, ustaz, ya, macam pensel tadilah, ya. Bukannya ada yang tulis, mungkin kita silap tulis kot dekat Facebook, tanamlah uri dengan pensel dengan niat kerana Allah. Tak boleh juga. Dah memang benda tu salah. Jangan letak pensel, jangan letak pelita, jangan letak apa-apa. Bersihkan, ya. Pasal benda itu perlu diletakkan, okey, tanam ke apa ke, niat kerana Allah, itu sahaja. Jangan letak pensel niat kerana Allah. Tak boleh, kan? Kerana ia cuba untuk baca bismillah sambil isap rokok. Mana ada istilah itu, ustaz, ni kan? Perkara yang kalau nak, kita kena ikut betul-betul apa yang digariskan oleh Al-Quran. Baik. Sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun. Sama sahaja, sama ada kamu berdoa ataupun kamu menyeru ataupun kamu senyap, sama sahaja, ya, kepada tadilah, sama ada berhala satu, itu yang paling ketara bagi orang musyrik. Tetapi amalan-amalan khurafat tadi itu ialah kita tak payah pun nak minta kepada pensel tolong pandaikan anak saya, tak payah.
ya, kita minta ke tak minta sama sahaja. Dia argument hujah dalam al-Quran ini untuk memastikan kita betul-betul yakin bahawa sebenarnya amalan khurafat adalah amalan yang tak perlu pun. Ya, kalau di Sabah Ustaz ya, saya ada dengar berita masih lagi sebahagian tempat yang dekat tepi laut tu dia letak jamuan tu. Masih ada lagi, ya, ataupun bukan sekadar di Sabah lah, maksudnya di tempat-tempat lain. Yang itu kalau tuan-tuan tahu berita tersebut, tuan-tuan jangan terlibat, kalau boleh tegur. Kerana apa? Kerana amalan khurafat ini sebenarnya dia merosakkan cara berfikir. Bila rosak cara berfikir, siapa yang goda ini? Iblis. Nanti apa yang kita dah belajar tentang rasuah, tentang perkara-perkara jenayah, sebenarnya cara berfikir orang yang sanggup mengambil rasuah kerana dalam pemikirannya ada bab-bab khurafat ataupun songsang. Jadi amalan songsang pada zaman Turki dahulu, bila Turki kan naik Ustaz kan, Turki Osmaniyah itu naik, tapi kehancuran Turki pada waktu itu kalau kita ikut pada sejarawan, salah satunya kerana amalan khurafat bermaharajalela. Itulah masa untuk senang kena scam. Kan, senang kena tipu oleh masyarakat, oleh pemimpin pada waktu itu. Pasal pemimpin pun dia pun ada khurafat juga. Dia nak menang, dia pergi jumpa orang ni, tolong baca-baca sikit, nanti undi tak nampak ke apa sebagainya. Perkara-perkara ini dia wujud lahir kerana ada pengikut rakyat yang masih lagi bersama dengan khurafat ini. Jadi di sini pada ayat 195 ataupun 194, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Apa yang kamu mohon itu sebenarnya hamba sahaja seperti kamu, ya. Hamba maksudnya kalau berhala lagilah dibuat oleh seorang hamba, kan. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Ini adalah legasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan letak kapak tu Ustaz kan. Dia cabar, okey. Tengoklah, minta dia patahkan, letakkan kapak dekat berhala tu. Bukannya untuk apa? Nak mencabar kepada ke khurafat mereka ataupun musyrik mereka itu. Cuba panggil kepada yang kamu seru itu. Contohlah tadi Ustaz ya, kalau faham bahawa pensel boleh memandaikan, cuba panggil pensel tu sekarang. Cuba panggil, dia boleh tak ajar kan? Kalau dia tak boleh datang keluar daripada tanah itu untuk mengajar, dia memang tak ada manfaat langsung pun. Ataupun kita bercakap tentang amalan-amalan bomoh ke dukun yang tidak berteraskan kepada panduan daripada Al-Quran. Jadi ayat 195 sekali lagi hentaman seterusnya, ya, pasal tak nak sampai kita ni jadi generasi yang mengikut pada syaitan. Alahum arjulun yamshuna biha. Ya, mungkin kita baca sekali lagi ayat 195 Ustaz untuk kita lihat. Baik. A'udzubillahi. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul da'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Sadaqallah. Adakah mereka mempunyai kaki untuk berjalan, berhala-berhala itu, ya, atau mempunyai tangan untuk memegang dengan kuat, atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai mata, telinga untuk mendengar? Katakanlah wahai Muhammad, panggillah berhala yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku dan jangan kamu tangguh-tangguhkan lagi. Ini kira Nabi dah mula mencabarlah ni. Kalau kuat sangat yang kamu khurafat, kamu syirikkan itu, panggil berhala tu, ya, ataupun kalau orang yang khurafat itu panggil yang hantu laut tu, panggil sekarang, panggil. Kan, panggil, cuba bagi saya mudarat ataupun nak rosakkan saya ke, panggil thumma kiduna fala tunzirun di hujung itu, dan jangan kamu tangguhkan, jangan tunggu lagi, sekarang. Ini Nabi dah guna cara Nabi Ibrahim lah ni.
Maksudnya apa? Untuk logik berfikir, ya, dah kali ini dah tak payah lagi nak bersembunyi-sembunyi. Maksudnya tuan-tuan mungkinlah ada nenek kebayan ke, biasanya lambang kepada ini ialah nenek kebayan kan. Tapi bukanlah itu kan. Kalau ada perkara ini, kalau kita perlu berhujah dan kita tak terima tuan-tuan ya, kalau kena tegas kena tegas. Jangan masuk dalam rumah kita perkara-perkara tersebut. Kerana apa? Kalau kita mula mengizinkan perkara tersebut rosak cara berfikir, kesannya nanti kita dan anak kita rosak berfikir tentang keimanan pada Allah ketika di pejabat. Ya, kita rasakan bahawa kat pejabat tak ada orang nampak, okey kot saya ambil bawah meja. Itu lahir kerana apa? Kerana di dalam rumah lagi dia sudah ada amalan-amalan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada situasi gambaran apa yang kita lihat pada halaman 175 kita saksikan, iaitu cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Nabi tidak boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan sebelah kanan itu tak sabar nak menunggu baby, ya, kita akan jadi orang yang bersyukur. Tapi selepas dapat baby buat macam-macam, ya, kemenyannya ke ataupun baby shower yang tidak ikut kepada peraturan. Ikut peraturan tak ada masalah, dalam Islam ada peraturan itu. Dan lebih daripada itu ialah di sebelah kanan bawah itu Tuhan itu dibuat-buat, ya, ataupun khurafat itu dibuat-buat oleh orang yang kreatif, ya, tetapi sebenarnya itu hanyalah tipuan daripada iblis syaitan. Kita lihat pada resolusi yang kita perlu ambil tindakan pada hari ini. Kita perhatikan, selalu memohon kepada Allah yang Maha mengetahui dalam urusan harian kita. Jangan mohon kepada kubur, kepada orang-orang manusia, kerana mereka semua adalah hamba. Yang kedua, memohon agar dikurniakan anak soleh dan tidak menjadikannya sumber syirik selepas itu. Dan yang ketiga, jangan memohon kepada hamba tetapi utamakan Allah yang Maha berkuasa. Sama-sama kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami follow, kami ikut serapat-rapatnya Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami sedar Al-Quran dan sunnah sahajalah yang mampu menyelamatkan umat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Sabar apabila diuji, ya Allah. Sentiasa redha dengan ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lupa untuk bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Janganlah Kau azabkan kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perkara khurafat dan syirik, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua, ya Allah, daripada perkara-perkara khurafat dan syirik, ya Allah. Sesungguhnya kami takut untuk bertemu dengan-Mu, ya Allah. Kami tidak tahu apakah status kami ketika itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang Islam, ya Allah. Janganlah Kau matikan kami kecuali Kau redha kami, ya Allah. Kecuali kami menjadi orang-orang Islam, ya Allah. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya solat kami, ya Allah, ibadat kami, ya Allah, hidup kami, ya Allah, mati kami, ya Allah, hanya untuk-Mu, ya Allah. Tuhan sekalian alamnya, tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Demikianlah, jadikanlah kami orang-orang Islam, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami semua, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami semua, ya Allah, dengan Al-Quran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin doa kita. Kita mengharapkan dengan panduan daripada halaman 175 ini kita dapat berfikir dengan bagus, kerana kita perlukan pemikiran yang bagus daripada Al-Quran ini untuk menjadikan hidup kita ini mengikut peraturan Al-Quran, tidak mudah ditipu dan menipu orang lain. Ini kesedaran daripada tabung gerakan Al-Quran. Kempen kita ingin lebar-lebarkan dengan sumbangan tuan-tuan, nanti kita banyakkan lagi kempen dan program agar masyarakat lebih sedar tentang Quran dan kita dapat bina generasi yang tidak khurafat, dalam masa yang sama tidak melakukan perkara-perkara mengikut langkah iblis sebagaimana kisah dalam surah Al-A'raf. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 10, pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus berpegang pada tauhid, jangan sekali-kali khurafat di dalam diri. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.